So guys, selamat datang ke SRTV. So kali ini kita bercerita mengenai perkembangan terbaru situasi Piala MFL, iaitu Under 23 untuk mana-mana pasukan yang berada di saingan Liga Super ni masuk skuad utama ni akan mengantar pasukan Under 23 mereka untuk beraksi di saingan Piala MFL yang telah berlaku pada musim lepas. Walau macam mana pun hasil daripada perkongsian dikeluarkan oleh Sinar Harian yang bertajuk Mansuh Piala MFL, Langkah Perkasa Daya Saing Pemain Muda Liga Super, di mana news ni baru saja dikeluarkan pada 25 Mac 2025 sewaktu video ni dirakamkan lah. Jadi aku di sini akan membincangkan mengenai perkongsian yang telah dilakukan oleh sekali lagi Sinar Harian di dalam artikel ini, dan juga pendapat aku lah mengenai adakah benda ni bagus ataupun buruk untuk menguatkan lagi akar umbi sesuatu kelab tersebut. So ini bercerita of course mengenai Sabah FC jugalah, kerana keputusan ini memasukkan Piala MFL ni of course sekali lagi melibatkan anak-anak muda Sabah FC yang memberi peluang mereka lebih minit permainan yang mereka inginkan agar mereka dapat bersaing ataupun meloloskan diri daripada 23 terus ke skuad utama. So aku bercerita dulu di mana keputusan Liga Bola Sepak Malaysia MFL memansuhkan Piala MFL mulai musim 2025-2026, itu musim hadapan, disifatkan sebagai peluang terbaik untuk pemain muda tempatan bersaing di Liga Super. So itu yang mereka katakan sinilah, dan ini pun telah diperkongsikan dipersetujui oleh beberapa coach yang bersaing di Liga Super, iaitu pengendali Perak Yusri Ceklah berpendapat bahawa pemain muda berusia 18 hingga 20 sepatutnya tidak memerlukan MFL, tidak memerlukan MFL, dan sebenarnya mereka telah bersedia untuk berada dalam skuad utama. Jadi beliau menyokong sepenuhnya lah pendapat ini, dan beliau juga mengatakan pemain muda perlu diberi peluang untuk bersaing Liga Super. Ini akan mempercepatkan pembangunan mereka dan memberikan mereka pengalaman berharga. Itu kata Yusri Ceklah, dan seterusnya pandangan ini turut disokong pengendali Terengganu FC itu Badrul Afzal Razali, yang melihat pemansuhan MFL sebagai peluang untuk pemain muda membina pengalaman bersama pasukan senior. So beliau juga mengatakan ini adalah peluang keemasan untuk pemain muda kita. Mereka perlu menggunakan peluang ini untuk menimba pengalaman dan berkembang sebagai pemain profesional. So dua benda yang aku ceritakan di sini adalah mengenai pendapat dua coach saya, dan seterusnya aku ingin bercerita mengenai bajet jugalah. So kita mulakan dengan pendapat coach ni. Aku ada dua pandangan di sini lah. So baiknya ada MFL ni adalah di mana lebih banyak pemain muda akar umbi untuk kelab tu mampu untuk diberi minit permainan di dalam perlawanan saingan Liga MFL lah. Tapi walau macam mana pun kita kena akui juga, walaupun mereka mendapat minit perlawanan yang mereka inginkan, tapi untuk mereka bersedia ataupun perlawanan NFL tu tidak mempunyai taraf corak permainan ataupun intensiti di saingan Liga Super. So walaupun mereka mendapat minit permainan yang mereka inginkan, tapi apabila mereka dibawa masuk ke dalam keputusan utama, tidak menjanjikan yang mereka telah 100% bersedia untuk beraksi di saingan Liga Super, kerana kurang pengalaman untuk beraksi di saingan teratas bola sepak tempatan kita lah. So itu adalah pandangan aku. Walau macam mana pun untuk Sabah FC ada juga beberapa pemain muda yang memberikan sinar yang cukup bagus lah, yang mereka mampu untuk berada di kesebelasan utama Sabah FC. Tapi bagi aku, sekiranya pemain-pemain tersebut yang seringkali diturunkan selaku pemain gantian untuk pasukan Sabah FC diberi lagi keutamaan utama untuk bersama training, menjelajah ataupun terbang bersama skuad utama Sabah FC, ianya akan memberi lagi banyak pengalaman yang cukup berharga untuk mereka, kerana dapat melihat sesuatu perlawanan tersebut, intensiti saingan Liga Super tersebut di hadapan mata mereka sendiri. Walaupun tidak beraksi, tapi at least mereka boleh mempelajari sesuatu lah, kerana mereka nampak di hadapan mata mereka sendiri. So bagi aku ini, aku menyokong keputusan ini, tapi aku dalam masa yang sama kesian jugalah, kerana bukan semua pemain muda
mana-mana klub sekalipun boleh mendapat peluang untuk breakthrough ke dalam skuad utama. Skuad utama suatu pasukan lah. Tapi ini seperti mana dikatakan oleh coach tadi, ini merupakan satu peluang yang besar juga yang perlu mereka rebuti, yang perlu mereka ambil positif di atas pemansuhan FPL tu, di mana memberikan peluang cerah untuk mereka finally lah dapat beraksi untuk di saingan Liga Super ni. Dan satu lagi aku bercerita mengenai budget, dan inilah merupakan satu benda yang menarik sebenarnya, kerana pengiraan telah dilakukan oleh pihak MFL di mana mereka mendapati menanggung pembelanjaan tinggi dari segi pembayaran gaji dan pemain operasi logistik sehingga boleh mencecah 28 juta. Ini pengiraan selepas 2 musim. So maksudnya satu musim 14 juta telah dibelanjakan sahaja untuk MFL ni. Kamu imagine sekali lagi macam mana aku katakan pada video sebelum ni, Sabah sponsor yang kita miliki untuk tahun ni saja 5 juta. Okey, untuk pengandalian pasukan squad under 23 saja semusim 14 juta. Macam mana mau cover untuk senior squad lagi? Lebih kurang macam tu. Padahal kita tahu keuangan untuk klub-klub, kebanyakannya lah klub di saingan Liga Super ni memang mempunyai masalah keuangan yang kita tidak boleh nafikan dan semakin teruk untuk musim ni. Jadi kos 28 juta ataupun 14 juta untuk semusim ni apabila dimasukkan MFL, duit tersebut boleh diserap kembali untuk skuad utama bagi persediaan untuk Liga-Liga Super yang akan datang lah. So ini adalah merupakan satu keputusan yang bagus dan juga good news, dan aku rasa yang beri impact yang positif lah untuk klub-klub kita, especially Sabah FC yang juga terlibat menghantar pasukan under 23 di saingan Liga MFL ni. Dan sekali lagi boleh mengurus kembali dengan cermat lah keuangan klub Sabah FC dan of course untuk klub-klub Liga Super akan datang, kerana sekali lagi kita tidak mau benda-benda macam ni mencemari lagi lah kita punya kualiti saingan Liga Super ni. Sayang sebenarnya. Dan atas pemansuhan ni aku juga mengharapkan klub-klub lain yang bercadang untuk menarik diri mempertimbangkan kembalilah diorang punya niat tu di atas sekali lagi pemansuhan ni, agar at least 10 ataupun kalau boleh dikatakan 13 pasukan ni di saingan Liga Super ni dapat terus beraksi. Kerana bagi aku kalau kurang daripada 10 memang agak macam hambar lah, memang saingan dia agak kurang sikit. Itu yang aku boleh katakan di sinilah. Jadi itu pendapat aku. Bagaimana pula pendapat anda mengenai pemansuhan MFL ni? Adakah merupakan satu benda yang positif ataupun sebenarnya akan memberikan impact yang buruk untuk saingan Liga Super dan juga untuk akar rumbi atau anak-anak muda bagi mana-mana klub yang bersaing saingan Liga Super ni? Anda boleh tekan komentar, anda boleh meletakkan pendapat anda di ruang komentar di bawah. So sehingga kita berjumpa lagi di video seterusnya guys. Assalamualaikum.